Nabi SAW berdakwah secara terbuka. Jadi macam-macam, ada penyiksaan, ada ejekan dan pelbagai lagi terhadap Nabi SAW sendiri dan juga kepada para sahabat yang baru-baru masuk Islam. Dan di akhir sekali itu kita tengok dia ada sebut, Nabi sebut isyarat supaya berhijrah. Nabi tunjuk ke arah Habsyah. Jadi hari ini kita masuk tajuk Hijratul Habsyatil Ula. Hijrah ke Habsyah yang pertama. Hijrah ke Habsyah ni dua kali. Ni yang pertama. Iaitu lepas daripada peristiwa-peristiwa tadi lah. Macam-macam orang musyrikin buat pada orang Islam. Jadi ambil keputusannya hijrah. Hijrah tinggal tempat tu. Jadi hijrah ni dari segi makna dia tu ada dua makna lah. Yang pertamanya hijrah umum. Hijrah meninggalkan perkara buruk, tempat buruk, kita pergi kepada yang lebih molek. Berubah. Tempat yang tidak molek kita tinggal, tak usah duduk situ. Pergi duduk tempat yang lebih molek. Ataupun hijrah daripada sikap dulu tak jauh, hijrah jadi jauh, berubah. Hijrah ni lah hijrah yang kekal. Hijrah yang kekal sehingga hari kiamat. Hijrah lagu ni tak habis lagi. Kita kena berubah semua. Dalam hadis sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah ni orang yang tinggal hijrah daripada larangan Allah Ta'ala. Apa-apa Allah Ta'ala larang, kita tinggal, kita berubah jadi lebih molek. Itu makna hijrah. Jadi hijrah ni hijrah pada lebih baik, kekal, berterusan, masih ada lagi. Selagi hijrah secara khusus gini ni, hijrah lari daripada orang musyrikin Mekah. Ada hak pergi ke Habsyah, kemudiannya hijrah ke Madinah. Lepas pada pembukaan kota Mekah, tak ada dah hijrah ni. Hijrah ni tak ada dah. Nabi sebut lepas pada Fathu Mekah, lepas pada pembukaan kota Mekah, tak ada dah lepas pada tu hijrah. Jadi orang yang masuk Islam, yang kena tindah Mekah sebelum ni, tak perlu dah lari pergi ke Madinah. Kecuali adalah beberapa orang saja yang Nabi beri pengecualian. Selain daripada tu tak ada. Orang Mekah lepas pada pembukaan kota Mekah, dia tak perlulah lari pergi ke Madinah. Tak perlu dah tubik. Duduk situ ya. Lepas pada Fathu Mekah, orang Mekah kekal duduk di Mekah. Nabi SAW sendiri mari daripada Madinah, balik Madinah semula. Tak ada dah hijrah. Makna hijrah tu tak ada. Tapi hijrah perangai, hijrah daripada benda buruk pada benda yang baik, waktu kekal sehingga hari kiamat. Hari ininya kita tajuk kita ni hijrah ke Habsyah. Hijrah ni sebab dia hak tadi. Sebab kita sebut tadi secara ringkas, iaitu gapo orang Quraisy buat kepada orang-orang Islam hak lemah, hak tak boleh nak tolong. Ada orang Islam walaupun baru-baru masuk Islam, tapi dia ada pelindung lah kita kata. Ada benda yang boleh menjaga dia. Contohnya Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri, dia ni keluarga dia, kaum dia, anak beranak dia ni Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ramai lagi. Dan dia ada beberapa orang yang melindungi dia, macam pak dara dia sebelum-sebelum ni. Jadi Nabi SAW tidaklah kena seperti mana orang-orang Islam lain. Kalau kita tengok, kita ingat lagi sebelum ni kita baca, ada kalangan hak masuk Islam ni golongan hamba. Golongan hamba ni tak ada orang akan bela dia. Bahkan tuai dia boleh buat apa-apa, dia nak buat pada hamba. Jadi kita tengok situ, golongan hamba dan juga orang-orang lemah, orang-orang yang tidak ada kedudukan. Orang gini pun dia akan ditekan, akan diseksa. Jadi mereka lah yang diminta oleh Nabi, tak apa, hijrahlah kamu semua daripada tempat ni. Jadi itulah punca. Jadi berlakulah hijrah yang pertama. Disebut sini ni
10 lelaki dan juga 5 perempuan hijrah yang mula-mula ni. Antaranya Osman, isteri dia, Abu Salamah dengan isteri dia Ummu Salamah, Amir ibn Rabi'ah bersama isteri masing-masing, Uzaifah ibn Utbah dan isteri dia, Abdurrahman bin Auf sendiri, Utsman ibn Maz'un, Mus'ab bin Umair, Suhail bin Baydha, Zubair ibn Awwam. Itu beberapa nama yang disebut, 10 lelaki dan juga 5 orang perempuan. Mereka ni hijrah ke Habsyah. Cara mereka hijrah, mula-mula sekali dia jalan. Dia tinggal tempat dia daripada Mekah ni, dia pergi ke laut. Pergi ke barat laut, mereka sewa upah kapal untuk pergi ke tempat yang mereka nak pergi. Tempat lain ada sebut, mereka upah dengan setengah dinar. 15 orang ni. Itu peristiwa hijrah. Itu pendek lah hijrah. Cuma kena terangnya panjang. Hijrah ke Habsyah ni. Mana kat Habsyah tu? Dan apa Nabi pilih Habsyah? Tu tambah lah. Nak suruh nampak sikit. Ceritanya kita tahu dah. Orang Islam lari ke orang musyrikin Mekah, pergi ke Habsyah. Hak tu kita tahu dah. Jadi kita nak tahu sikit tambahnya. Habsyah ni duduk mana dan juga apa pilih Habsyah. Habsyah ni modernnya, zaman moden ni tempat tu nama dia Ethiopia di Afrika. Kalau orang biasa tengok peta, antara tanah Arab dengan Afrika ni dia ada laut. Nama dia Laut Merah. Itu duduk laut sebelah kita ni, laut dia panjang gitu, memanjang. Ujung laut ni soalnya duduk sebelah Yaman. Yaman barulah dia terbuka laut. Ujung so laginya di Mesir lah, ada ujung Mesir, Suez, ada terusnya Suez. Jadi situ tu temunya laut juga. Jadi ada 2 laut besar disambung dengan laut yang halus panjang ni, Laut Merah. Asalnya tidak sambung sebab sebelah Mesir tu dia tidak sambung pun. Cuma orang gali pula pada tu dia panggil terusan Suez. Dia gali jadi boleh lalu. Jadi kapal ni kalau duduk Yaman nak pergi ke Eropah, nak pergi ke atas-atas tu, dia tak perlu dah keliling Afrika. Dia cuma perlu lalu ke Laut Merah, tubik ke terusan tu. Jadi laut ni memisahkan di antara negara Arab, Semenanjung Arab ni dengan Afrika, benua lain-lain. Kemudian menarik sikitnya tengah tu, alik bucu, alik utara Mesir ni, dia ada satu tempat dia nama Sinai. Kalau kita biasa dengar lah Sinai ni, kalau ikut sejarahnya, dikatakan situlah Nabi Musa bawa lari orang Yahudi daripada Mesir. Dia nak pergi ke Palestin, dia kena lalu Sinai dulu. Sinai ni bentuk dia segitiga. Kalau tengok peta, dia duduk alik utara Laut Merah. Sinai tu duduk dalam Asia lagi. Ada pun lepas pada Sinai tu, Mesir tu waktu duduk di benua Afrika. Jadi Mesir ni negara dia ada 2 benua. Tanah besar dia duduk di Afrika. Sinai dia tu kecil tu duduk di Asia. Dia serupa Turki lah. Turki memang duduk di Asia, tapi ada lepas pada selat tu, Istanbul tu ada kecil sikit, tu duduk di Eropah. 2 benua dia. Jadi Habsyah ni duduk di Afrika, sebelah Yaman. Kalau tengok peta nampaklah Ethiopia hari ni. Orang Habsyah ni orang Afrika, jadi dia orang kulit gelap, orang hitam. Dia ni agama dia lama dah. Dia agama Nasrani, Kristian. Dan antara pusat agama Kristian tertua juga. Ada beberapa negara ni dia jadi pusat Kristian. Jadi dia ada manuskrip, ada khetah, ada macam-macam lah. Hak lama-lama. Sebab dia dulu ni jadi tempat penyebaran benda-benda gitu. Jadi Habsyah ni agama dia Kristian. Kristian ni Masihi, Nasrani, nama serupa belaka tu. Kristian, Masihi, Nasrani.
Mereka ni agama samawi juga orang panggil. Agama daripada Nabi Ibrahim lagi. Agama Yahudi, Kristian, Islam ni dipanggil agama samawi, agama langit. Cuma dua lagi tu sesat. Yahudi Nasrani ni telah mengubah agama mereka. Islam yang hak kekal. Jadi dia dekat sikit dengan orang Islam berbanding orang Quraisy hak sembah berhala. Hak dia percaya berhala ni tolong gini tu. Dia sembah berhala. Adapun orang Nasrani ni masa ni dia duk sembah Isa. Zaman Nabi ni orang Kristian sudah berpegang bahasanya Isa tu Tuhan. Dalam masa yang sama dia percaya lagi lah Tuhan Allah, Tuhan Isa dan juga Ruhul Kudus. Jadi Habsyah tu lagu tu duduk situ, agamanya agama Kristian, dan kena tambah soal lagi faktornya raja dia sendiri. Raja Habsyah ni gelar dia dipanggil Najasyi. Jadi kena ingat ini, Najasyi itu bukan nama dia. Najasyi itu gelar raja Habsyah, Ethiopia masa tu. Kalau macam tempat kita panggil sultan, gelar raja kita. Jadi di Mesir gelar dia dipanggil Firaun. Ada tempat-tempat lain pun ada gelar masing-masing. Nama macam-macam lah. Nama bagi ketua negara. Kalau macam Rom ni dipanggil Kaisar. Kalau Parsi dipanggil Kisra. Kalau di Habsyah ni dipanggil Najasyi. Jadi nama dia lain. Najasyi ni ramah, boleh jadi ramah. Serupa dengan Firaun. Firaun ni ramah, bukan seorang. Sebab Firaun ni nama jawatan. Raja Mesir Firaun. Raja Habsyah Najasyi. Nama dia lain-lain. Raja Habsyah ataupun Najasyi pada zaman Nabi ni seorang yang adil. Nabi sendiri sebut dia seorang yang adil. Adil ni maksudnya adil dari segi makna asalnya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Maksudnya dia buat benda yang betul lah. Bila benda yang tidak boleh buat kezaliman, dia tak buat. Benda patut berlaku, adil berlaku dengan betul, dia akan buat perkara yang betul. Jadi Nabi kata raja ni adil, seorang yang adil, raja seorang yang molek. Tempat tu Kristian, tempat pun jauh, terpisahlah daripada orang Mekah. Jadi tempat Habsyah ni tempat yang faktor-faktor dia sesuai untuk orang Islam hijrah dan hijrah tempat lain mungkin tidak selamat, tapi hijrah ke Habsyah ni raja dia pun molek juga. Jadi raja dia tu khilaf lah. Kalau kita cerita jadi company pula sini. Ada macam-macam pandangnya. Ada orang kata Najasyi hok masa Nabi hijrah mula-mula ni, Nabi suruh orang Islam hijrah mula-mula, Najasyi lain. Apa tu Najasyi hok mati, hok Nabi semaya tu, ada orang kata Najasyi lain. Tu perbahasa ahli inilah, ahli sirah tak apalah tu. Kalau baca tu apa pening. Kita baca apa pening juga pasal bila khilaf ni dia balah ni dia buat mai hujung masing-masing. Hok ni poyak gini. Ada hok anggap orang tolong ya. Seorang je Najasyi. Hak ni lah hak Nabi pergi hijrah, dan dia lah hak masuk Islam, dan dia lah hak bila mati Nabi semaya raih dia. Ada kata orang lain-lain. Ada kata hak Najasyi pertama ni lain. Kemudian Najasyi hak boleh surat Nabi tu lain. Jadi hak boleh surat tu hak masuk Islam hak lain. Kemudian hijrah yang pertama ni, selain daripada 15 orang ni orang hak betul-betul bila hijrah. Ada hak tak ada nak hijrah. Ada hak tak pergi hijrah. Nabi SAW sendiri tidak pergi hijrah. Ada hak tak ada hijrah, iaitu Abu Bakar. Kita baca dah cerita dia sebelum ni. Hak dia tubik rumah dia dah. Nak pergi hijrah lah dah. Lepas tu jumpa Ibnu Daghina tengah jalan. Dia kata apa nak hijrah ni? Orang sepamu ni tidak sepatutnya kena tinggal kampung, duduk semula situ. Kita cerita minggu lepas. Abu Bakar ni balik tu dibuat syarat supaya dia tidak beribadat, tidak semaya dan juga tidak baca Quran luar rumah dia.
Sebab akan menarik perhatian orang-orang ramai tertarik dengan Islam, nampak. Tapi akhir sekali dia langgar juga. Dia pakai semaya dan juga baca Quran di luar rumah. Dan akhir sekali dia batal pelindungnya daripada Ibn Darinah. Jadi hak Abu Bakar nak terbit lola dah tu. Tu hijrah yang pertama tu. Nak pergi ke Habsyah dah tu. Tapi tak jadi. Jadi Abu Bakar tidak berhijrah ke Habsyah dan dia pun teman Nabi lah di Mekah. Duduk stay dengan Nabi SAW di Mekah. Jadi bila Nabi SAW tidak pergi hijrah ni, hijrah ke Habsyah, kalau Nabi pergi hijrah ke Habsyah, maksud Nabi pernah pergi ke laut. Nabi pernah pergi jumpa laut. Tapi sebab Nabi tidak hijrah ke Habsyah, jadi Nabi SAW dia tidak pernah jumpa laut. Tak pernah pergi belayar. Walaupun dia tak pernah belayar, tapi Nabi SAW dia makan ikan paus. Hak sahabat buat balik. Ni cerita jauh dah ni. Lepas pada hijrah dah. Nabi ni lepas pada hijrah, dia semua atas, dia panggil Sariyah. Atas tentera. Pergi mana-mana dan pelbagai tujuan. Cari maklumat ke, pergi dakwah kampung mana ke, pergi serang musuh ke, macam-macam Nabi atas semua. Kalau Nabi pergi perang, dia jadi ghazwah. Tapi kalau Nabi tak pergi, Nabi atas orang, dia panggil Sariyah. Sariyah ni macam-macam lah. Ada ramai, beratus-ratus. Ada atas sikit lah, seorang dua, 10 orang, 8 orang, 20 orang, 30 orang, macam-macam. Jadi salah satu Sariyah ni, di hantar ni, sahabat ni dihantar pergi ke pesisir patah, alah ke patah. Putus bekalan makanan dia kata. Dalam keadaan tak ada makanan ni, mereka terpaksa makan makanan kuda. Makanan yang sepatutnya untuk ternakan dia, tapi dia pergi makan waktu lah pasal tak cukup makanan. Akhir sekali dia kata dia jupuk satu ikan besar tepi patah. Dia pun cerita lah, ikan ni tulis belulah dia tu. Kalau kita letak dua gitu, orang yang paling tinggi dalam rombongan ni, orang yang paling tinggi naik atas kuda atau putah yang paling besar sekali, boleh lalu celah dia, bawah dia tu. Apa tu kita kata ikan paus tu. Besar gini mon. Tak ada ikan lain lah. Jadi mereka duk makan hak tu lah. Siapa ke gemuk dia kata makan hak tu. Dan buat klik pula, buku buat klik. Buat klik jumpa Nabi, tanyalah cerita benda ni, Nabi pun minta sikit. Jadi Nabi SAW tak belayar, tak pernah belayar dalam hidup dia. Hak pergi Habsyah ni belayar lah, naik kapal pergi sana. Tapi walaupun tak pernah belayar, Nabi pernah makan ikan paus. Lepas pandai ni orang jual ikan paus lah, makannya sunnah. Air zam-zam, air masuk, kambing, makan sunnah belakang tu, roti. Cuma tak ada nilai komersial. Dia orang tak ngepeng lah. Kalau tamak sabitnya orang sebut ni makan sunnah ni, kena makan. Padahal air masuk. Nabi pernah makan air masuk. Nabi pernah minum air masuk. Tapi tidak ada nilai komersial sangat. Jadi tak ada lah orang. Minumlah air masuk. Air sunnah. Kalau air zam-zam tu iyalah, dia special sikit. Okey, itu hijrah Habsyah yang pertama. Kemudian tajuk yang seterusnya, Islam Umar. Umar masuk Islam. Islamnya Umar. Sini dia letak lepas pada hijrah ke Habsyah yang pertama. Kalau tengok buku-buku lain dia kata sebenarnya bila Umar masuk Islam ni tidak dapat ditentukan dengan spesifik. Kita tak boleh nak ayat secara pasti. Cuma ada beberapa riwayat lah. Riwayat Ibn Ishaq yang menyatakan lepas pada hijrah Habsyah yang pertama. Jadi pengarang kita ni pun letak sini tajuk dia. Dia sirah ni susah nak susun sebenarnya. Selain daripada faktor khilaf tak tahu bila berlaku, tak pasti bila berlaku dengan tepat, selaginya sesuatu peristiwa ni dia berlaku sikit-sikit. Dia berlaku berperingkat-peringkat. Macam contoh cerita Abu Bakar tadi. Nak letak mana cerita tu? Nak letak dalam penyelesaian Quraisy ke? Kan nak letak hijrah pertama. Susah nak letak. Jadi dia terpaksa pilih tajuk lah. Tak kena ulas sama cerita tu lah. Jadi dalam buku ni dia letak di tajuk tentangnya orang Quraisy. Tak sebut dah dalam hijrah Habsyah. Jadi kalau orang tak baca tambahan lagi kan, dia tak nampak hubung kait tu. Sebab peristiwa ni berlaku sikit-sikit, banyak. Tapi kita nak tak letak banyak tepat.
Tak boleh nak letak sama. Masa penyeksa sebutlah cerita ni. Abu Bakar pernah diseksa sikit-sikit. Masa ni hijrah Habsyah pun cerita juga. Abu Bakar pun hampir hijrah ke Habsyah. Wak mari pula cerita tu lah. Tak sedap pula. Tapi bila wak mari sekali, orang akan ingat kau peristiwa ni berlaku masa ni. Tak ada kait pun dengan ni. Tapi sebenarnya cerita ni dia ada hubung kait. Bila kita baca sebut gini, baru nampak kaitan dia jelas gini. Tapi kalau nak buku, duk ulas sama kita, orang baca semua tak sedap. Tadi sebut dah. Ni sebut pula. Jadi Umar ni masuk Islam dia lagu tu lah. Atas faktor-faktor tadi tak tahu masa mana secara spesifik. Cuma ada riwayat-riwayat lah kata masa ni. Jadi lebih kurang masa ni Umar Al-Khattab masuk Islam. Dan Umar ni siapa dia tak kenal. Orang Dabel, orang backing. Masuk Islam pun backing lagi. Sahul lah. Kalau baca sirah kan, sikit-sikit kerak tekuk, sikit-sikit nak kerak tekuk. Tapi kita kena faham, Umar ni seorang sahabat duduk dengan Nabi lama dah. Dia faham Islam. Tidak kata bila dia nak kerak tekuk tu kan, kau si kodeh. Ikut dia. Tak boleh ada peluang sikit ataupun tak boleh ada peristiwa sikit nak kerak tekuk lalu. Sikit-sikit nak kerak tekuk. Bukan lagu tu. Betul, dia backing. Betul dia ada sebut begitu. Tapi tempat-tempat yang berhak. Memang masa sesuai. Memang sepatutnya lagu tu. Dia pun kerah lagu tu. Tapi Umar ni bukan kata backing semua. Nak balas dengan orang semua. Tak juga. Ada tempat-tempat hak betul, dia akan sebut dengan betul. Ada tempat-tempat hak perlu hati-hati, dia akan hati-hati. Nak ayat sikap lah. Kebiasaannya Umar ni backing. Tapi tidak kata tak sepatut backing pun dia backing juga. Ada benda yang sepatut. Contohnya masa nak buka Mufatul Mekah tu kan, hati ni nak bocor rahsia Nabi ke. Masa tu Umar kata munafik dah dia ni munafik dah. Pasal dia menyatakan Islamnya dia, tapi dalam masa yang sama senyap-senyap dia nak pergi bocor kau Quraisy Nabi nak serang Mekah. Kesalahan yang besar, khianat. Kesalahan khianat ni memang hukum mati. Sebab tu Umar kata tak boleh. Dia ni telah jadi munafik dah. Biar aku kerak tekuk dia Rasulullah. Tak, dia sebut tu berhak betul. Cuma Nabi tegur semula lah. Nabi ayat tak boleh. Hatib ni ahli badar. Ada satu cerita dia sebut. Ummu Abdillah. Ini peristiwa sebelum lagi. Sebelum Umar masuk Islam, masa orang Islam nak hijrah ke Habsyah ni, Ummu Abdillah nak hijrah ke Habsyah. Dia kata dia naik tunggangan dia nak pergi ke Habsyah. Situ dia tembung dengan Umar. Dia jumpa dengan Umar. Umar bertanya dia, nak pergi mana ni? Ummu Abdillah. Dia pun ceritalah, puak-puakmu ni wak nyanyi ke puak-puak aku ni. Orang-orang Quraisy ni, saya mu ni. Duk tekan, duk saksa, duk wak nyanyi pada orang Islam. Sebab agama kami, sebab masuk Islam. Jadi biarlah kami nak tinggal, nak pergi lain dah, supaya kamu tidak boleh menyakiti kami. Bila dia jawab gitu, dia ayat nak lari lah, nak tinggal Mekah ni pasal pupuk munduk nyanyi kau sek-sek kita ni. Umar kata, moga Allah Taala menemani kamu. Jadi bila Umar jawab gitu tu, Ummu Abdillah pun pergi. Lepas pada tu jumpa suami dia, Amir Ibn Rabi'ah ni. Dia pun cerita lah, tadi nak pergi tu jumpa Umar kata. Dia pun cerita apa berlaku ni. Masa dia cerita kepada suami dia tu, gaya dia, kecek dia tu, seolah-olahnya dia berharap. Seolah-olahnya dia duk berasa-berasa Umar ke masuk Islam. Cara dia kecek tu lah. Bila Umar jawab gitu tu, lembut sikit, berlembut. Kalau bahkan duk balas jadi bila Umar jawab lembut gini ni, dia duk berasa ada peluang ni. Jadi cara dia cerita tu positif. Cerita-cerita lah. Cara cerita tu comel, molek. Tidak kata cerita buruk ke Umar, tapi cerita macam molek pasal Umar, positif pasal Umar. Jadi suami dia berasa lah, dia bang. Dia boleh rasa, mu ni cerita lagu ni mesti dalam hatimu ni duk berharap Umar ni masuk Islam. Adakah mu harap-harap mu berangin-angin Umar ke masuk Islam? Suami dia tak percaya. Suami dia kata, tak sudah harap Umar masuk Islam. Tak ke masuk Islam tu dia kata.
Wallahu la yusall. Dia tak kira masuk Islam. Omar tak kira masuk Islam. Ni suami dia ayat. Tapi akhirnya terbuktinya betulnya. Betul isteri dia Ummu Abdillah tu betul. Dalam buku lain dia sebut ni menunjukkan dia panggil apa? His deria orang Tino. Jangan orang Tino ni. Dia dengar orang kecek tu dia boleh berasa dah, dia boleh tahu dah. Ada muka ni. Silap sebut kan ada benda. Jadi sini bila Omar jawab gitu tu dia boleh berasa lah. Dia rasa dah Omar ni lembut ni jawab ni. Ada boleh jadi Omar ni tertarik ataupun terbuka dah. Paling-paling kurang pun tidak kerah dah dengan Islam seperti mana dulu. Jadi dia pun duk harap-harap lah. Duk harap-harap moga-moga Omar masuk Islam. Tapi suami dia tak. Orang jatuh ni dia kerah sikit. Dia bak jiwa-jiwa ni dia kurang sikit. Jadi dia tengok Omar ni kat backing duk marah ke Islam semua kata tak masuk Islam kau itu. Tapi terbukti lepas pada tu betulnya betul bini dia. Gapah dia duk berasa tu betul. Dan Nabi SAW sendiri pun pernah doa supaya Omar ni masuk Islam. Sini dia kata Omar ni masuk Islam di Darul Arqam Ibnu Abil Arqam ni masuk Islam. Apa pada tu tak adalah banyak dicerita kata-kata, banyak banyak kata-kata. Orang Islam sebutlah lepas pada Omar masuk Islam ni, orang Islam jadi izzah, jadi megah sikit. Jadi gagah, jadi kuat sikit. Sebab Omar ni orang debel, orang backing. Bila orang backing debel masuk adik kita ni kan, berasa sedap lah. Kita tak kuat pun, kita lemah pun, kita tu jadi berasa bisa dah. Padahal kita super je. Supaya orang main bola. Kalau orang bisa masuk tim dia tu kan, pakar dia berasa hebat. Menang dah kita. Dia tu super tolak tak kerti main bola. Tapi kih ada orang bisa dalam grup dia kan. Menang dah kita, menang. Pakar dia jadi berasa bisa, berasa hebat. Jadi orang Islam ni dengan masuknya Omar dalam Islam berasa hebat. Berasa gagah sikit Islam. Semangat sikit. Riwayat kata Umar bin Khattab itu kok mereka cukup Syiah. Okey. Comel molek ke? Ada kaitan. Soalannya berkenaan dengan cerita Umar bunuh anak puai dia tu. Ada kaitan sini sebabnya kita tahu Umar ni baikkan ganah. Jadi betul kalau dia tu ganah siapa kau setara bunuh anak puai dia. Tak sebut lagi sini. Cuma sebelum tu kita kena cerita lagi. Time nak hijrah ni, time masuk Umar masuk Islam ni ada riwayat kata dia ni masuk Islam pasal dia tak adik tino dia. Fatimah nama. Pernah satu hari tu adik tino dia baca Quran. Dia masuk Umar tu dia marah, dia tapa, dia tak. Adik dia siapa ke Quran tu balik lah. Kemudian dia berasa menyesal. Jadi ada kata lepas pada tu ya Umar pun berasa menyesal main mikir. Dia pergi jumpa orang Islam, kecek-kecek sikit masuk Islam. Cerita tu tidak sabit. Tidak sabit lah. Dalam buku ni pun tak tulis tu. Dia pakai tulis Umar ni masuk Islam di rumah Darul Arqam Ibnu Abil Arqam gitu ya. Ada tu cerita tadi. Tu tambah koleksi kebaikan Umar lah. Walaupun cerita tu tak sahih lah, tidak sabit. Berbalik pada soalan tadi, mungkin kita kata baikan Umar ni baikan semacam ni. Betul ke cerita Umar ni membunuh anak perempuan dia? Jawapan dia lah directnya. Riwayat ada tapi semua riwayat-riwayat tersebut tidak kuat. Tidak gagah untuk mensabitkan Umar ni pernah bunuh anak perempuan dia. Dan ada lagi bukti-bukti tambahan yang menguatkan lagi kesangsian kita terhadap cerita tu. Sebenarnya cerita tu kalau baca sedih lah. Cerita yang emosional lah kita kata. Bila dengar cerita tu terasa emosinya. Terutamanya melibatkan budak, melibatkan anak ni kan. Orang mudah tersentuh hati. Jadi ceritanya Umar ni bunuh anak perempuan dia. Kalau baca cerita tu kan, macam Umar ni kan panggil anak dia. Satu hari panggil anak dia pun marilah berlari-lari, sukanya, manjanya. Lepas tu masa dia nak bunuh tu, ada kata dia tolak masuk dalam lubang. Bila dia tolak lubang tu kan, ada macam kecek lah anak dia tu.
Kita sebut ni pasal ada hujah jugalah. Kata anak dia ni umur berapa. Ada hak mempertikaikan cerita tu, banyaklah faktor dia. Yang pertamanya, orang Quraisy tidak bunuh anak. Kabilah Quraisy ni, kalau kita baca sirah kebanyakannya, tak sahur kata mereka ni bunuh anak. Kalau ikut cerita tu, dia mendakwa seolah-olah macam budaya orang Arab. Anak tino kan tak sil dia. Anak tino ni membawa malam. Itu budaya Arab dia kata. Sedangkan kalau kita baca sirah, tak ada pula lagu tu. Tak ada kata cerita banyak kali jumpa, tak ada pun. Jadi macam terpencil pula cerita mah. Itu pertama. Yang keduanya, orang Quraisy sendiri menafikan dia bunuh anak. Itu masuk peristiwa Fathu Mekah. Bila Nabi SAW jumpa menawar Mekah ni kan, orang pakai mari bai'ah. Salah seorang mari bai'ah tu Hindun. Bini Abu Sufyan. Jadi Nabi tu sebutlah. Nabi sebut, dulu pok mu ni syirik, lepas pada ni tak boleh dah. Dulu duk gini, pada ni tak boleh. Salah satu Nabi sebut, lepas pada ni pok mu tak bunuh anak dah. Tak bunuh anak tina. Jadi Hindu bantah selalu situ. Hindu kata kami tak bunuh, kami perah siapa besar pok mu bunuh. Pasal orang Quraisy ni perang orang Islam kan. Jadi ramailah anak-anak dia ni mati. Jadi dia kata kami perah anak-anak kami siapa besar. Bila besar perang dengan orang Islam mati. Jadi pok mu bunuh. Situ Hindu sendiri membantah Nabi kata bunuh. Jadi bunuh anak tina ni berlaku tapi dalam kabilah lain. Dalam orang Arab lain. Orang Arab Quraisy tidak berlaku benda-benda lagu tu. Kemudian buktinya lagi, orang Arab ni dia ada ilmu nasak dia panggil. Dia cara sungguh seperti mana kita sebut awal-awal itu lagi. Dia tahu keturunan dia. Dia tahu berapa anak, berapa bini ramai. Dia tahu bini berapa. Hamba pun ramai. Hamba ni boleh setubuh kan. Hamba pun dia tahu berapa orang. Jadi payah nak nipu. Berkaitan dengan cerita Omar ni, kalau kita tanya anak tina mana Omar bunuh, tak ada orang boleh jawab. Anak tina mana dia bunuh? Nama gapo? Dengan mak mana? Tak boleh nak jawab. Sedangkan Omar nikah berapa orang, anak berapa orang setiap bini tu boleh ada rekod belaka. Sebab dia budaya Arab ni tahu nasab. Kemudian hok gagah kali kan, anak tino Omar ni ada. Kalau Omar ni malu anak tino, lagu mana dia boleh ada anak tino? Iaitu Hafsah. Hafsah anak Omar nikah dengan Nabi. Jadi Omar ni tua Nabi. Jadi lagu mana boleh ada hok besar tu katanya bunuh anak tino. Jadi tak kira Omar ni pilih-pilih. Hafsah biar hidup lah. Adik dia kita bunuh. Ataupun hak lain, adik-beradik lain bunuh. Hafsah tak apa besar. Kok mana pula? Bahkan Hafsah ni jadi kunyah Umar, gelar dia. Umar ni gelar dia Abu Hafsin. Ayah Hafsah. Ada kata Hafs tu maksudnya gol lain. Tapi ada juga kata Hafsin tu Hafsah. Khilaf situ tak apalah. Jadi kalau Nabi ni Abu Qasim. Sebab anak dia Qasim, ayah Qasim. Jadi Umar ni gelar dia Abu Hafs. Kalau kita ambil pandangnya kata Hafs di sini maksud dia ayah Hafsah. Maka kok mana pula Umar nak bunuh anak dia, malu anda anak tino, sedangkan gelar dia nama anak dia anak tino. Dan anak dia terbesar sendiri sampai kena nikah dengan Nabi pula. Dia ni jadi tua anak tino dia. Tua Nabi sebenarnya. Jadi cerita tadi tu riwayat pun dipertikaikan, sudut lain pun banyak tak kena juga. Jadi kita boleh terimanya orang Arab ni berlaku ada hak bunuh tapi bukan Quraisy, kabilah lain. Kemudian lepas pada hijrah ke Habsyah ni ada satu tajuk dia Ruju' Muhajiril Habsyah. Baliknya kembali Muhajirin Habsyah. Orang yang hijrah ke Habsyah kali pertama tadi klik semula. Apa yang jadi klik ni? Dia kata lepas pada 3 bulan pergi ke Habsyah ni, orang-orang yang hijrah tadi balik semula Mekah. Sebabnya dia kata kerana tak sedap duduk denu. Sebab orang gigi ni dia kata orang-orang yang mulia dalam kalangan Quraisy. Ataupun orang tidak kata orang bono, orang-orang duduk setinggi, orang badui duduk. Orang hak mulia sikit. Orang bandar, orang hak duduk anak-anak pembesar cuma masuk Islam. Masuk Islam terpaksa lari. Kena marah orang lari.
Tapi mereka sendirinya asal daripada orang yang hidup dalam keadaan molek lah, orang level taraf tinggi sikit. Jadi tak sedap duduk, payah nak duduk tu. Tambah lagi pula bilangnya sedikit, 15 orang. Duduk 15 orang dalam kalangan masyarakat bangsa lain. Orang kulit hitam, orang ni orang Arab. Lepas tu dia kecek bahasa Arab, kok tu kecek bahasa dia. Budaya pun budaya lain-lain, kejadian lain-lain. Jadi tak sedap duduk, balik semula. Dia kata situlah. Itu punca dia, sebab dia balik semula. Ada pun cerita orang kata balik ni pasal dengan cerita orang musyrikin beriman. Ni khilaf lah sini. Kalau tengok dalam buku ni, riwayat sini ni, penulis dia Syekh Darib ni petang hari lagi tolak dah cerita ni. Dia panggil cerita Qisah Al-Gharanik. Cerita dia pendek ringkasnya lagu ni. Masa Nabi duduk semaya ni, duduk baca ayat ni, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalisata al-ukhra. Lepas pada tu Nabi sebut tilkal gharanik. Itulah malaikat yang lagi tinggi, yang mana diharap-harapkan keampunan daripada mereka, syafaat, diharapkan bantuan daripada mereka. Jadi bila orang Quraisy dengar lagu tu, pakak sujud juga. Orang Islam sujud, bawa dia pun sujud kata. Jadi sebar cerita katanya orang musyrikin masuk Islam tu. Dia jadi sebut gitu tu. Dia yang sujud terima ni pasal Nabi puji Tuhan dia. Ayat tu cerita ni tak betul. Jadi macam-macam lah. Ada kata boleh pakai lagi riwayat ni, tarah dia naik sikit hasan. Ada kata gitu. Ada kata dhaif tapi kan banyak jalan, banyak turut. Kalau buku ni penulis dia ni tolak terus dah. Dia kata tak boleh pakai ni, cerita ni tak betul. Bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan dakwah Nabi. Nabi dakwah suruh tauhid, tiba-tiba pergi puji berhala. Nabi bawa tauhid, tak kena dakwah ni, tak kena dengan tauhidnya, tak pakai cerita ni. Tempat-tempat lain dia macam-macam lah takwil lah. Ada kata setan, ada kata bukannya orang Nabi sebut. Nabi baca ayat tu, setan pun sebut lagu tu. Orang musyrikin dengar, orang Islam tak dengar pun. Ada kata setan lagi buat belik lidah Nabi jadi sebut lagu ni. Tapi tu takwil tak kena lah belaka. Pasal kalau sini boleh belik lagu ni, tempat lain lagu mana? Orang boleh ragu dengan ajaran Islam. Mana kita tahu tempat lain Nabi tak salah sebut juga. Tak boleh gitu. Memang Nabi ni terjaga, terpelihara daripada perkara-perkara tadi. Buku ni petang lagi dia kata tak betul. Jadi bila bunyi cerita masuk Islam belakang, klik lah pokok ni. Jadi dia kata sebab hak kata klik ni, sebab ni tak betul cerita ni. Hak betul hak sebenarnya dia kata sebab tak boleh nak duduk dan tak selesa duduk negara orang. Macam kita ni lah. Biasa duduk kampung. Pergi Kuala Lumpur 2-3 hari tak sedap duduk. Biasa lagu lain, di sana lagu lain. Terutamanya kampung ni biasa Jambe tu cakung. Pergi denu tak jumpa Jambe cakung. Jambe makuk dah aku. Kena duduk tak Jambe tu. Berasa tak sedap. Moga berasa setuh dengan Jambe. Sekali cakung tersetuh. Orang ni kena duduk atas Jambe. Berasa kurang ni. Berapa orang dah duduk atas ni. Rasa tak cuci, rasa was-was lah. Jadi tak sedap. Cari Jambe cakung tak jumpa. Tu orang tak biasa lah. Tapi kalau dia sakit kat, hotulah nak ya. Pasal kita biasa dulu duduk main Kelantan ni, kebanyakan Jambe lagu tu. Bila pergi luar, di stesen bah, di airport, tak ada Jambe cakung. Jambe makuk belakang, kita rasa tak sedap. Bila lama-lama ni, baru tahu. Kalau orang tak check out, orang sakit, orang tua ni, hot tu sedapnya. Pasal nak cakung tak check out, tak urut. Jadi kena ada dua-dua. Lepas pada tu penulis ni, sirah ni duduk bahas hot tu lah. Duduk hujah, duduk bantah cerita tak ni. Macam-macam lah dia bantah. Dia kata tak betul ni cerita ni. Kalau betul sungguh berlaku lagu ni, mesti ada riwayat orang Quraisy duk petikah Nabi. Masa Nabi duk lawan orang Islam ni, duk lawan orang kafir ni, mesti orang kafir petikah. Dulu tidak memuji dah Tuhan-Tuhan kami. Apa lawan semula? Ataupun orang marah dia. Lagu mana kamu ni?
duk meta puji Tuhan kami, duk meta cela Tuhan kami. Tapi tak ada benda-benda berlaku tu. Dia pun duk faham tu lah. Cuma dia royak sini ni suhu lah dalam kalangan tukar-tukar sarah, tukar-tukar khutbah duk cerita ni. Dia marah muka dia pegang hak ni tak betul. Duk sabar cerita ni. Cerita ni tidak harus diriwayatkannya dia kata. Tak boleh royak cerita ni kat orang. Tapi kat masyarakat kita ni kalau sebut fiqh, sebut perbahasan editing ni jadi tak sedap dengar. Dia kena bubuh cerita-cerita. Jadi bila sedap dengar cerita ni kan, kadang-kadang tukar syarah ni kan, dia jadi longgar. Dia mulai ikut dah cerita asal sedap dia pakai royak, sedap royak. Tak cek dah setahu mana cerita tu betul tak betul. Dan apa kesan dia? Macam sini lah. Dia baca dalam riwayat ada, dia pun cerita kat orang. Sedangkan kesan dia ni kepada tauhid, fitnah pada dakwah Islam sendiri. Dan antara dia bantah laginya, surah tu lah, turunnya surah saat ni tu Najm, sebulan lepas pada sebulan lepas pada surah ni terbit, orang Muhajirin ni balik. Jadi kata tak cukup lah, nak gerak daripada Mekah pergi ke Habsyah ni, nak boleh ke sampai cerita tu sahih, nak boleh klik semula tu pula sahih. Ini hujah-hujah dia, tak apalah. Jadi kesimpulannya dia kata, kami berkata semua cerita ni khurafat belaka dia kata. Khurafat ahli al-ahwa, ahli hawa nafsu. Tu pandangan dia, tak apalah. Cuma gagah halik dia lah. Hujah-hujah dia tu gagah. Cuma kita sebut lalu lah, ada jugalah orang lain tuak mari riwayat ni. Nanti biasanya berlaku masalah bila balah ni, orang tuak mari riwayat, orang nak mari riwayat, kita pun jadi pening lalu. Jadi itu ayat, riwayat memang ada dulu. Memang ada riwayat ni. Kalau riwayat ada riwayat, memang ada. Tapi sebab kita cenderung pada orang kata cerita tu tak gagah, kita royaklah hujah-hujah. Bukti-bukti yang menyebutkannya. So cerita Umar tadi lah. Kalau kita balas-balas dengan orang royak, ada riwayat, ada dalam kitab gini-gini. Memang ada dalam kitab. Kita royak awal-awal lagi. Ada dalam kitab, ada dalam sirah. Tapi secara mana cerita tu? Kita tak setuju cerita tu. Kita royaklah hujah dia, bukti gini-gini. Lepas tu terpulang masing-masing lah. Pasal dia boleh gagah hak tu juga. Aku mula royak hujah ke berapa pun dah ada dalam kitab, kena pegang juga aku dia lah. Lepas pada tu berlaku peristiwa. Peristiwa boikot orang Islam. Kita rangkas ceritalah. Sini dia cerita ni. Ada cerita kecek, buah macam-macam lah dialognya. Cuma kita nak ceritanya orang Quraisy lepas pada tu antara cara dia nak buat untuk tekan orang Islam ni, dia cari supaya boikot Bani Hashim. Tak boleh nikah, tak boleh nego, tak boleh kecek, tak boleh buat hubungan lah dengan orang-orang Islam. Sehingga orang Islam ni dikeluarkan, dihambak ke satu lembah. Lepas tu dia cerita siapa kau tak boleh nak makan, sehingga terpaksa makan dalam daun kayu. Peristiwa tu berlaku beberapa tahun juga. Masa boikot ni lah berlakunya hijrah yang kedua. Hijrah Habsyah yang kedua. Lepas pada tu Nabi SAW royak hijrahlah pula sekali lagi. Ramalah hijrah kali kedua ni 83 orang lelaki dan juga 12 orang perempuan. Termasuklah Ja'far ibn Abi Talib sendiri. Ja'far sendiri pun pergi hijrah masa ni. Ja'far ni saudara Nabi lah. Ja'far ibn Abdul Muttalib. Ja'far ibn Abi Talib. Sepupu Nabi. Dia balik masa Perang Khaybar. Dia balik lewat kemudian. Dan ramai lagi lah Abdullah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Jahsh, dengan isteri dia Habibah dan sebagainya. Dan ramai lagi. Termasuk juga golongan dia panggil Al-Ash'ariyun. Salah seorangnya Abu Musa Ash'ari sendiri. Ni golongan ni, satu kelompok ni masuk Islam. Lepas pada tu mereka pun ikut sekali.
Pergi hijrah sekali bersama dengan mereka. Kemudian lepas hijrah kali kedua ni, lama dah pergi, orang Quraisy mula rasa rusing. Mereka hantar Amru ibn al-As dengan Ammarah ibn al-Walid. Ada tempat lain sebut nama lain, Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Hantar dua orang ni bawa hadiah kepada Najasyi tadi. Bawa hadiah kepada Najasyi, kecek Najasyi supaya taklid semula pokok ni. Tapi cerita yang panjang dia tak sebut sini, cerita dialog Najasyi dengan orang Islam ni. Najasyi tanyalah, ada sebut pokok ni pemberontak, lari daripada negara kami. Kami nak ambil semula. Tanyalah orang Islam, Najasyi ni seorang yang adil. Tidak kata dengar sampai hak pakai hukum lalu. Dia tanya orang Islam pula lagu mana? Aku sudah cerita kami dulu jahat gini kami pun masuk Islam, janji dengan Nabi tak buat jahat, tak bunuh, tak gini tiba-tiba pokok ni marah kami, hamba kami terpaksa lari. Jadi Najasyi tak boleh buat ketua saya gini kata, tak boleh nak ambil tindakan kat atas mereka. Balik tu kan Amru ni mikir mari modal baru. Dia kata orang Islam kata Isa tu hamba. Orang Kristian kata Tuhan. Kata orang Islam ni kata Isa ni hamba ya. Hamba Tuhan. Pergi royak mula. Orang Islam ni dia pergi lagu-lain Nabi Isa dia kata. Jadi Najasyi panggil mula pula. Ja'far je kecek. Ja'far pun cerita lah pupu Nabi ni. Royaklah. Kita ni pergi lagu ni. Cerita. Najasyi pun terima. Tak apa pun ni di bawah lindungi aku. Tak boleh nak ni. Jadi sini ni Ja'far ni cerita betul. Dia royak pendiri orang Islam. Walaupun orang tahu dah Najasyi ni Kristian, dia pergi lain masa tu. Tapi orang Islam pergi lagu lain. Tak apa, dia royak ya. Gini Islam ni, gini Quran turun. Wahyu pada Nabi kata gini. Orang Quraisy ni bawa hadiah kecek, Rasulullah, paderi pokok dia tu. Tapi tak berjaya. Takdir Allah Ta'ala-nya Rasulullah tu tak jadi. Orang Islam tak ada kecek pun, tidak kata wih hadiah. Ambillah hadiah ni, kami nak duduk Habsyah juga. Tak ada, royak betul direct. Memang ada beza pun royak. Jadi tidak berjaya tadi Amru al-As untuk bawa balik. Amru ni akhir sekali masuk Islam juga, dan dia lah hak buka Mesir. Dia hak serai Mesir, buka Mesir untuk Islam. Manakala orang kena boikot tadi tu pula disebut dekat 3 tahun. Sehingga terpaksa makan akar kayu di lembah tu lah. Sehinggalah akhir sekali batalnya boikot tadi. Batal boikot ni usaha orang Quraisy sendiri. Orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy sendiri berasa tak kena lagu ni. Memang kita balas sama kita, tapi tak kena kita buat zalim pada orang-orang Quraisy kita sendiri lagu ni. Jadi ada beberapa orang mereka ni, antaranya Hisham ibn Amru ibn Rabi'ah. Bersama dia ni beberapa orang lagi, Zuhair ibn Abi Umayyah, Mut'im ibn Adi dan sebagainya. Mereka rasa tak kena dan mereka buat sama-sama dia, kata tak kena kita buat lagu ni. Dan mereka meracau nak buat lagu lain, nak batal. Dia buat kecek depan orang ramai lah. Tak kena kita buat lagu ni. Pas orang lagi pun mari jola mengoyak tu. Pada ayat pakat dah awal-awal. Pamari pula seorang lagi. Betul kawan sokong. Akhir sekali bawa dia pakat setuju lah dia. Tak kena. Kita kena batal tindakan keputusan kita nak boikot orang-orang Islam ni, Bani Hashim. Jadi mereka pun pergilah ke Kaabah untuk soyok semula, nak buat surat kenyataan, label pengisytiharan boikot ni. Gigi tak ada dah. Makan kanan-kanan dah, makan kemoga dah. Jadi terbatas gitu je lah. Lepas pada tu orang Islam ni boleh nego seperti biasa. Kemudian ada Wufud Najran. Wufud Najran ni ada golongan daripada Najran mari jumpa. Najran ni utusan daripada Najran sebab orang dia dengar cerita berkenaan dengan Nabi ni. Ada cerita dakwah gini. Jadi dia pun berasa nak tahu. Ataklah orang dia pergi sana. Atak pergi cek apa masuk hati. Sehingga orang Quraisy nganyi ke pokok dia. Masuk Islam pokok dia. Sebanyak 20 orang. Jadi marahlah Abu Jahal. Kata tak aja yang jumpa orang bodoh pokok ni. Kamu atas supaya kamu cek berita apa mu mari masuk Islam, mu terima pula pokok mereka. Jadi mereka pun jawablah.
Pokok-pokokmu kekallah pokok-pokokmu, kami ni pilih gapo kami nak pilih. Jadi tu cerita dia, pendek lah. Okay, jadi kita berhenti sekat tu dulu. Tajuk seterusnya ni kewafatan Khadijah. Bermula tahun kesedihan lah. Dugaan lain pula. Lepas pada tu. Jadi hari ni nya peristiwa Habsyah, hijrah Habsyah pertama, kemudian Umar masuk Islam, kemudian hijrah Habsyah yang kedua. Lepas pada tu peristiwa boikot. Orang musyrikin boikot orang Islam. Itulah beberapa peristiwa yang kita sempat baca pagi ni. Saya dulu aku qali hadza astaghfirullah alazim wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.